Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang perbezaan antara ibadah korban dan ibadah akikah. Maksud ibadah korban ialah perbuatan menyembelih atau mengorbankan haiwan pada hari tertentu yang jatuh pada 10 hingga 13 Zulhijjah. Seperti yang kita maklum, 10, 11, 12, 13 ialah hari di mana kita menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan juga 10, 11, 12, 13 Zulhijjah juga disebut sebagai Hari Tashrik, yang mana semasa jemaah lain melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan ibadah korban. Seterusnya, ta'rif ibadah akikah ialah perbuatan yang dilaksanakan sempena kelahiran bayi yang disempurnakan dengan penyembelihan haiwan ternakan. Jadi, sebagai umat Islam, kita disunatkan untuk melakukan ibadah akikah sebagai tanda kesyukuran atas kelahiran bayi. Dalil bagi ibadah korban ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu, korbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi hadis pula, maka Anas bin Malik ia berkata, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini akranaini zabahahuma biyadi wa yusamma wa yukabbiruha wa wada'a rijlahu ala sifahihima, yang bermaksud Nabi SAW menyembelih 2 ekor kibas berwarna putih yang bertanduk sebagai korban dengan tangannya sendiri, sambil baginda menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki baginda di tengkuk kibas tersebut. Dalil bagi ibadah akikah ialah dari Samurah bin Jundab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Manakala bagi dalil seterusnya ialah dari Aisyah, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan dengan 1 kambing. Seterusnya, hukum ibadah korban dan akikah ini tidak jauh beza. Jadi hukum ibadah korban ialah sunat muakkad ke atas seseorang. Jadi seseorang itu disunatkan untuk melakukan ibadah korban sekali seumur hidup. Seterusnya, sunat kifayah ke atas 1 ahli keluarga. Seterusnya, wajib korban sekiranya nazar atau janji. Seperti yang kita tahu, nazar ni ialah kita janji kepada Allah. Jadi wajib ke atas kita untuk melaksanakan korban jika kita bernazar atau janji. Seterusnya, hukum melaksanakan ibadah akikah ialah sunat muakkad ke atas ibu bapa sebelum anak itu baligh. Jadi disunatkan kepada ibu bapa untuk mengakikahkan anaknya sebelum umur baligh. Jadi selepas kanak-kanak itu baligh, gugur tuntutan pada bapanya. Yang terbaik ketika itu ialah mengakikahkan untuk dirinya sendiri sebagai membayar apa yang telah luput. Jadi apabila anak itu sudah baligh dan berkemampuan, ia boleh mengakikahkan diri dia sendiri. Binatang yang disyariatkan untuk melaksanakan ibadah korban dan akikah ini ialah sama. Jadi bagi binatang yang disyariatkan untuk ibadah korban ialah mestilah daripada binatang ternakan, iaitu lembu, kambing ataupun unta. Jadi pada akikah pula, sah akikah dengan 1 ekor kambing ke atas anak lelaki atau anak perempuan. Afdal 2 ekor kambing ke atas anak lelaki, dan harus akikah dengan 1/7 lembu atau unta. Jadi sah akikah dengan 1 ekor kambing ke atas anak lelaki atau anak perempuan ini bermaksud cukup sekadar 1 ekor kambing je untuk anak lelaki maupun anak perempuan. Dan lebih afdal jika kita menyembelih 2 ekor kambing ke atas anak lelaki, dan ataupun kita mengakikahkan menggunakan lembu ataupun unta. Jadi seperti yang kita tahu, lembu dan unta ni dia terbahagi kepada 7 bahagian. Jadi untuk melaksanakan ibadah akikah, kita boleh mengambil 1/7
daripada bahagian lembu ataupun unta, dan hukumnya ialah harus. Baiklah, seterusnya antara waktu melaksanakan ibadah korban. Melaksanakan ibadah korban ialah selepas terbit matahari pada hari nahar, iaitu 10 Zulhijjah, dan selepas mendirikan hari raya Aidil Adha, dan 2 khutbah sehingga terbenam matahari hari Tasyrik. Seperti yang kita tahu, masuknya hari raya Aidil Adha ialah selepas waktu maghrib. Jadi semasa itu kita belum boleh lagi untuk melakukan ibadah korban. Kita boleh melaksanakan ibadah korban selepas kita melaksanakan solat hari raya dan mendengar dua khutbah. Dan waktu berakhirnya ibadah korban ini ialah sehingga terbenam matahari akhir hari Tasyrik, iaitu pada 13 Zulhijjah. Seterusnya, waktu melaksanakan ibadah akikah ialah masuk waktu akikah ketika berpisahnya anak daripada rahim ibunya. Jadi apabila ibu tu telah melahirkan anaknya, maka waktu itu boleh kita melaksanakan ibadah akikah. Dan seterusnya, sunat ke atas ibu bapa mengerjakan akikah sehingga anaknya mencapai umur balik, dan harus akikah pada dirinya sendiri selepas masuk umur balik hingga akhir umurnya ataupun hayatnya. Jadi apabila contohlah ibu bapa kita tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah akikah untuk kita sebelum kita mencapai umur balik, dan semasa kita dewasa kita mempunyai kemampuan ataupun duit untuk melaksanakan ibadah akikah untuk diri kita sendiri, jadi kita boleh melaksanakan ibadah akikah untuk diri sendiri sebelum mencapai umur akhir ataupun akhir hayatnya. Antara syarat korban dan akikah. Syarat korban dan akikah ini semuanya sama, iaitu kita mestilah niat. Niat mestilah ketika penyembelihan. Jadi sebelum kita melakukan ibadah penyembelihan itu, sama ada korban ataupun akikah, kita mestilah niat penyembelihan itu lillahi ta'ala, kerana sabda Nabi SAW, innama a'malu biniat, segala perbuatan itu tergantung kepada niat kita. Seterusnya ialah binatang yang disyaratkan untuk melakukan ibadah korban dan akikah, iaitu unta, lembu dan kambing. Bagi binatang tersebut pula, iaitu unta, lembu dan kambing, ia perlulah mencapai umurnya, iaitu unta tidak kurang 5 tahun masuk 6 tahun, manakala lembu dan kambing tidak kurang 2 tahun masuk 3 tahun umurnya. Seterusnya, kambing biri-biri tidak kurang umurnya 1 tahun masuk ke 2 tahun, atau giginya tanggal sebelum cukup umur 1 tahun. Jadi bagi unta tu, umur dia mestilah 5 hingga 6 tahun, antara tu. Jadi pada umur dia macam gitu, kita boleh melaksanakan ibadah korban maupun akikah. Lembu dan kambing pula, umur dia mestilah tidak kurang 2 tahun masuk 3 tahun. Jadi antara 2 tahun hingga 3 tahun umurnya. Jadi kita boleh melaksanakan ibadah. Bagi kambing biri-biri pula, umur dia tak kurang 1 tahun masuk ke 2 tahun. Jadi antara 1 tahun hingga 2 tahun, ataupun gigi kambing biri-biri tu dah tanggal sebelum cukup umur 1 tahun. Contohnya kambing biri-biri tu belum 1 tahun lagi, tapi gigi dia dah tanggal. Jadi syarat tu kita dah boleh melaksanakan ibadah korban ataupun akikah. Syarat korban yang seterusnya ialah binatang tersebut mestilah selamat daripada kecacatan seperti buta, tempang, kurus, gila atau terpotong sehagian telinga. Seperti yang kita tahu, kita melaksanakan ibadah korban ini kerana lillahi ta'ala. Jadi takkanlah kita nak memberikan binatang yang ada kecacatan dan tidak sempurna, dan sebaik-baiknya kita memberikan binatang yang sempurna. Selain itu, daging binatang tersebut kita akan memberikan kepada fakir, miskin dan orang lain. Jadi demi memberikan kualiti daging yang bagus, kita mestilah memilih dan mengorbankan binatang yang terbaik. Antara sunat melaksanakan ibadah korban, yang pertama ialah membaca bismillah dan takbir. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah korban,
kita perlulah membaca bismillah dan takbir, iaitu Allahu Akbar. Seterusnya kita selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni bermaksud penyembelih menghadap kiblat, dan dada binatang yang akan kita disembelih itu pun menghadap kiblat. Jadi kita membaringkan binatang sembelihan itu menghadap kiblat. Seterusnya membaca doa, iaitu Rabbana taqabbal minna. Yang terakhir ialah mengelakkan daripada memotong rambut dan kuku daripada awal bulan Zulhijjah sehingga waktu penyembelihan. Apabila dah masuk bulan Zulhijjah, iaitu pada 1 Zulhijjah, maka disunatkan bagi orang yang ingin berkorban ataupun yang akan melaksanakan ibadah korban untuk tidak memotong rambut di kepalanya, wajahnya atau badannya. Tidak juga memotong kukunya sehingga dia selesai menyembelih korbannya. Hal ini berpandukan hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, barang siapa yang mempunyai binatang korban untuk disembelih, maka apabila terlihatnya anak bulan Zulhijjah, janganlah dia mengambil satu apapun, yakni memotong daripada rambutnya mahupun daripada kukunya sehingga dia selesai berkorban. Antara sunat melaksanakan ibadah akikah ialah membaca bismillah dan doa ketika menyembelih, iaitu bismillahi wallahu akbar, Allahumma laka wa ilaika hadhihi akikah fulan. Seterusnya penyembelihan pada awal pagi. Kita disunatkan untuk melakukan ibadah korban pada awal pagi, iaitu pada waktu pagi. Seterusnya tidak mematahkan tulang binatang yang disembelih. Ini bermaksud kita boleh matahkan tulang sendi dia. Jadi kita patahkan tulang sendi, tidak boleh mematahkan tulang selain sendi dia. Seterusnya tidak melambatkan akikah sehingga masuk umur balik. Jadi apabila ibu bapa kepada bayi itu berkemampuan, disunatkan untuk melaksanakan ibadah akikah sebelum bayi itu mencapai umur baligh. Jadi dari segi pengagihan daging korban ialah agihan daging korban tidak perlu dimasak dan disedekahkan kepada golongan fakir dalam keadaan mentah. Jadi golongan itu menerima daging yang mentah dan daging itu tidak dimasak. Jadi selepas selesai menyembelih, akan ada yang akan menolong untuk melapah dan mengagihkan daging tersebut mengikut timbangan yang telah disediakan. Jadi bagi ibadah akikah pula ialah daging akikah yang ingin diagihkan kepada golongan fakir miskin perlulah dimasak dengan masakan yang manis. Contohnya daging ibadah akikah itu kita boleh masak sup dan kita membuat jemputan. Kita panggil satu kampung untuk merasai daging yang telah dimasak manis. Disyariatkan ibadah korban ialah kita menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim AS. Seterusnya kita hadiahkan kepada fakir dan miskin. Daging yang kita korbankan itu kita sedekahkan kepada fakir dan miskin. Contohnya fakir dan miskin itu tidak berkemampuan untuk merasai daging lembu, kambing. Jadi dengan adanya kita melaksanakan ibadah korban itu, golongan-golongan tersebut dapat merasai daging tersebut. Seterusnya menghadirkan kegembiraan kepada fakir dan miskin pada hari raya korban. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita dapat memberi kegembiraan dan berkongsi rezeki kepada golongan tersebut. Seterusnya, antara hikmah disyariatkan ibadah akikah ialah kita dapat mendatangkan rasa kesyukuran kepada Allah ke atas kelahiran anak. Jadi, kita melakukan ibadah akikah ni sebagai tanda kesyukuran. Kita sedekahkan daging-daging tersebut kepada orang lain
Jadi orang lain akan mendoakan kita dan kita juga akan mendapat rahmat. Seterusnya, menzahirkan kegembiraan atas rezeki yang diberikan. Jadi anak yang telah lahir itu ialah rezeki kepada kedua ibu bapanya. Seterusnya, meningkatkan ukhuwah sesama Muslim dan menggalakkan amalan bersedekah dalam diri. Baiklah, setelah saya menerangkan tentang perbezaan antara ibadah korban dan akikah ini, mestilah ada persoalan-persoalan yang terlintas kan? Jadi saya akan memberikan persoalan, insya-Allah jawapan ini akan memberikan lebih kefahaman kepada anda semua. Soalan pertama ialah, boleh ke kita gabungkan ibadah korban dan akikah ni? Jadi jawapannya ialah harus menggabungkan niat antara korban dan akikah pada seekor lembu, 1/7 akikah dan bakinya korban. Jadi semasa Hari Raya Aidiladha, kita nak buat ibadah korban juga. Kita nak buat ibadah akikah juga. Jadi dibolehkan dengan 1/7 daripada lembu kita buatkan untuk akikah dan bakinya kita buatkan untuk korban, dan tidak harus menggabungkan niat korban dan akikah pada seekor kambing. Seperti yang kita tahu, kambing ni untuk satu bahagian sahaja. Jadi kita boleh melakukan ibadah korban sahaja ataupun ibadah akikah sahaja untuk seekor kambing. Seterusnya, persoalan kedua berkaitan akikah. Jadi apakah hukum tahnik untuk bayi? Seperti yang kita tahu, selepas bayi lahir, ibu bapa akan membawakan bayi tersebut kepada orang yang soleh untuk ditahnikkan. Jadi hukum tahnik untuk bayi ialah sunat tahnik kepada bayi ketika lahir, dan sunat tahnik dengan kurma dan benda manis. Kurma itu akan dikunyah oleh orang yang soleh sehingga lembut dan diletakkan ke dalam mulut bayi. Dan seterusnya, benda manis itu contohnya seperti madu, dan orang soleh akan meletakkan madu tersebut ke dalam mulut bayi. Dan seterusnya, mestilah orang yang mentahnikkan dalam kalangan orang yang soleh dan mendoakan kesejahteraan kepada bayi. Baiklah, persoalan ketiga. Apakah amalan sunat bagi orang yang melaksanakan ibadah korban? Jadi semasa kita nak melaksanakan ibadah-ibadah ini, mestilah ada amalan yang sunat. Antara amalan sunat bagi orang yang melaksanakan ibadah korban ialah dia tidak memotong kuku, menggugurkan rambut dan bulu-bulu, dan disunatkan untuk berdoa 1 Zulhijjah sehingga terlaksana korbannya. Sabda Nabi SAW, apabila kalian melihat anak bulan Zulhijjah dan antara kalian ada yang melaksanakan ibadah korban, maka hendaklah dia menahan daripada memotong segala bulu, rambut dan kukunya. Seterusnya, persoalan terakhir. Berapakah had umur untuk seseorang itu melaksanakan tuntutan akikah? Jawapan dia ialah, ada pendapat yang menyatakan bahawa had umur seseorang bagi melaksanakan akikah ialah sehingga anak itu balik. Walau bagaimanapun, mengikut pandangan Dr. Wahban Az-Zuhaili di dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa Adilatuha, bahawa akikah tidak dikhususkan kepada anak ketika kecil, maka ibu bapa perlu melaksanakan akikah anak yang lahir walaupun selepas ia balik, kerana tiada tempoh akhir bagi ibadah akikah. Jadi seseorang itu boleh melaksanakan ibadah akikah sampai akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab.